Ketika perbicaraan mahkamah berlangsung dalam kes Johnny Depp versus Amber Heard, saya beranggapan bahawa kedua-dua belah pihak peguam masing-masing terikat kepada do's and don'ts mahkamah. Justru kita tidak menilai mereka lebih daripada mereka merupakan peguam kepada anak guam masing-masing. Akan tetapi, apabila Elaine Bredehoft keluar ataupun muncul di dalam beberapa talk show sehari dua ini selepas daripada keputusan mahkamah mengulas tentang verdik yang dihasilkan oleh juri, saya mempunyai pandangan yang berbeza dan spesifik terhadap beliau dan pasukan yang mewakili Amber Heard. Selain daripada apa yang disuarakan oleh Elaine di dalam talk show berkenaan seperti menafikan kewibawaan sistem mahkamah dan juga kredibiliti keputusan juri, saya juga rumit untuk memproses apa yang beliau cuba tekankan di dalam naratif yang dibawa bahawa keputusan mahkamah itu adalah sesuatu yang malang terhadap kaum wanita dan juga mangsa keganasan rumah tangga. Kita sedia maklum bahawa apa-apa yang berlaku di dalam sebuah keluarga, di belakang pintu sebuah rumah, memang sesuatu yang rumit untuk dibuktikan di luar. Kerana nature asal sebuah rumah itu ialah ia merupakan kemuncak privasi seseorang. Ia adalah tempat di mana semua orang harus berasa selamat. Tetapi jika berlaku kejadian-kejadian malang, maka mereka yang berada di dalam rumah itu perlu dibela kerana dianiaya seseorang di tempat kerja, dianiaya seseorang di kawasan terbuka berbeza daripada dianiaya di dalam rumah sendiri oleh orang yang berada di dalam unit keluarga. Ia suatu perkara yang rumit bukan hanya dari segi undang-undang tetapi juga rumit dari segi psikologi manusia. Tetapi apa-apa yang didakwa tidak boleh lari daripada asas pendakwaan, iaitu mesti berasaskan kepada bukti dan bukti itu mestilah berintegriti. Kedua-dua belah pihak mempunyai tempoh masa yang cukup dan secukupnya untuk tujuan berkenaan. Kita tidak berpeluang untuk menonton bagaimanakah perbicaraan di Mahkamah United Kingdom berlangsung. Kita tidak tahu. Tetapi kali ini di Amerika Syarikat ianya telah dipancarkan secara live dan kita ada pilihan. Sama ada kita ingin menontonnya melalui petikan-petikan yang berada di TikTok dalam bentuk untuk bersukaria, memes dan juga parodi dan sebagainya, atau kita boleh memilih channels yang dikendalikan oleh golongan-golongan pakar sama ada daripada kalangan peguam jenayah, peguam berkaitan dengan hal rumah tangga, begitu juga dengan body language experts, psychologist, psychiatrist, doktor dan macam-macam lagi pihak yang mengemukakan analisis mereka itu secara profesional. Dan ia telah berakhir dengan keputusan bahawa Amber Heard dan dakwaan-dakwaan yang dilakukannya terhadap bekas suami beliau, Johnny Depp, adalah tidak benar, ditolak sepenuhnya oleh juri berkenaan dengan apa yang ada di dalam kes ini. Dan seharusnya kita melihat keputusan juri ini penting kerana ia bukan menafikan hak wanita dan mangsa keganasan rumah tangga untuk dibela, tetapi ia membuktikan bahawa mahkamah adalah tempat yang berintegriti untuk seseorang yang dianiaya mendapat pembelaan berasaskan kepada bukti. Johnny Depp menang bukan kerana Johnny Depp lelaki, Amber Heard kalah bukan kerana Amber Heard perempuan. Dan di belakang kemenangan Johnny Depp, andai kata dia adalah seorang lelaki sekalipun, yang membelanya ataupun pendakwa rayanya dalam kes ini tadi adalah seorang wanita, iaitu Camille Vasquez dan juga Ben Chu. Begitu juga kekalahan Amber Heard, di belakang Amber Heard juga ada seorang peguam lelaki dan ada seorang peguam perempuan. So it's not about lelaki versus perempuan, tetapi naratif yang mendominasi kejadian-kejadian selepas daripada verdik ini dihasilkan itu perlahan-lahan bergerak ke arah ingin memulas apa yang telah diputuskan ini ke arah untuk melihat wanita telah menjadi mangsa. Amber Heard sendiri tanpa segan silu, tanpa malu menghantar post di Instagram dan juga di Twitter beliau menyatakan bahawa
ini adalah merupakan satu setback terhadap golongan wanita. Dan bukan sahaja beliau tu kita dah kenal lah, 7 minggu tu cukup dah, tiap hari kita tengok tingkah laku, kata-kata beliau dan sejarahnya sebelum ini juga. Tetapi peguam beliau sendiri turut mengulas hal ini di dalam CBS Morning, dalam Today's Show dan sebagainya, yang memperlihatkan tentang betapa celanya sisi pandang berkenaan. Saya tidak berhasrat untuk menunjukkan kepada anda rakaman ucapan yang dibuat oleh Elaine di dalam beberapa talk show yang saya maksudkan ini. Anda boleh menontonnya melalui link yang saya sediakan di atas. Tetapi di sini saya ingin rumuskan beberapa maklumat yang saya kira kritikal untuk kita berikan perhatian mengenainya. Elaine menekankan di dalam temu bual berkenaan bahawa juri di dalam perbicaraan di Amerika Syarikat telah dipengaruhi oleh keadaan di mana Amber Heard being demonized. Dia telah dipotretkan sebagai seorang yang buruk tingkah laku, kepribadiannya, hingga menjejaskan kesediaan dan juga neutraliti mereka untuk mempertimbangkan pendapat Amber Heard. Ini merupakan satu insult kepada juri kerana mahkamah telah meletakkan pelbagai asas, dan kalau ianya tidak dipercayai, bermakna keseluruhan sistem berasaskan kepada juri itu seharusnya tertolak. Beliau juga berulang kali merujuk kepada perbicaraan Mahkamah United Kingdom bahawa bukti-bukti yang dikemukakan di sana tidak dapat diketengahkan di dalam perbicaraan di Amerika Syarikat. Perlu kita sama-sama berikan perhatian bahawa di United Kingdom, perbicaraan mahkamah itu adalah di antara Johnny Depp dengan akhbar The Sun dan bukannya terhadap Amber Heard. Amber Heard telah memberikan testimoni beliau di sana bukan sebagai orang yang didakwa, tetapi sebagai saksi untuk mendatangkan keterangan beliau. Ini merupakan perbezaan yang sangat fundamental pada membezakan di antara apa yang berlaku di United Kingdom dan apa yang berlaku di Amerika Syarikat. Di Amerika Syarikat, yang berdepan dengan pendakwaan daripada defamation trial yang diketengahkan oleh Johnny Depp ini adalah Amber Heard sendiri dan bukannya Washington Post ataupun mana-mana penyiaran TMZ dan sebagainya. Dan bila saya meneliti apa yang dikemukakan oleh Elaine di dalam temu bual ini, beliau telah secara tidak bertanggungjawab mengatakan bahawa ketika di United Kingdom, antara bahan bukti penting yang dikemukakan adalah merupakan medical report. Tetapi sepanjang saya mengikuti perbicaraan yang berlaku di Virginia ini, medical report itu sebenarnya bukan medical report, tetapi dia adalah nota terapis yang memberikan terapi kepada Amber Heard. Dalam erti kata yang lain, nota itu adalah berasaskan kepada self-report yang dikemukakan oleh Amber Heard. Jadi dia bukan merupakan medical report dan ada perbezaan yang sangat fundamental di antara dua dokumen ini. Apa yang lebih malangnya ialah sekiranya mereka yang tidak mengikuti perbicaraan ini dengan hanya mendengar naratif yang dikemukakan oleh Elaine ataupun yang senada dengannya, mungkin akan terpengaruh dan menganggap bahawa trial yang berlaku di Amerika Syarikat itu tidak berlaku secara adil. Dan bila kita bercakap tentang masalah orang yang tidak mengikuti perbicaraan tetapi begitu lantang untuk mengemukakan pendapat, ini yang menarik perhatian saya berasaskan kepada temu bual Elaine ini, kerana Ireland AM telah menemu bual Dave Neal, seorang YouTuber, podcast dan juga seorang komedian daripada Amerika Syarikat, meminta pendapat beliau tentang apa yang berlaku. Dave Neal menafikannya dengan mengatakan bahawa sesiapa sahaja yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga tidak seharusnya merasakan bahawa mereka tidak akan dipercayai, tidak akan mendapat pembelaan hanya disebabkan oleh kekalahan Amber Heard, kerana kekalahan Amber Heard itu adalah berpunca daripada pembohongan yang beliau lakukan yang telah disahkan oleh keputusan di mahkamah. Dan pandangan yang dikemukakan oleh Dave Neal ini telah disanggah oleh abang Irish kita dalam Ireland AM ini. But I think that's rubbish, Dave. Tetapi selepas daripada itu, beliau sendiri mengaku yang beliau tidak mengikuti perbicaraan di Amerika Syarikat. Kalau tidak mengikuti perbicaraan, mengapa dengan sewenang-wenangnya beliau mengatakan bahawa pendirian Dave Neal itu sebagai rubbish? Bila saya yang berada di Ireland ini meneroka lagi beberapa talk show yang ada,
ia memperlihatkan cabaran yang sedang kita hadapi di Ireland pada tahun 2022 ini, kerana Ireland merupakan sebuah negara yang masih berada di dalam mood reaktif bangkit daripada tragedi dalam sejarah mereka apabila pihak gereja telah melakukan banyak penyelewengan yang besar, membabitkan penganiayaan ke atas golongan wanita dan kanak-kanak. Ramai yang melakukan penganiayaan itu atas nama agama dan gereja adalah dilakukan oleh orang lelaki, dan ini mendorong kepada terjadinya satu minda yang begitu agresif dari segi melindungi wanita, sesuatu yang asasnya adalah baik dan perlu, tetapi ia mudah berubah menjadi toxic feminism yang sedang membelenggu ramai pihak yang berada di Ireland ini. Jika kita dapat memahami sejarah di belakang apa yang berlaku ini, mungkin sedikit sebanyak dia dapat membantu. Pihak gereja telah dimandatkan oleh kerajaan Irish selepas negara ini mencapai kemerdekaan untuk melaksanakan program pendidikan, membentuk moral masyarakat berasaskan kepada nilai-nilai agama Kristian daripada gereja Katolik dan juga berkaitan dengan perkhidmatan kesihatan. Malangnya, gereja telah melakukan banyak penyelewengan yang besar-besar. Banyak ataupun hampir kesemua masalah ini dilakukan oleh golongan lelaki. Maka, reaktifnya masyarakat Ireland pada hari ini terhadap perkara malang yang berlaku dalam masyarakat mereka itu muncul dalam bentuk antaranya yang pertama, jumlah penduduk Ireland yang identify diri mereka itu sebagai atheist semakin tinggi, dan yang keduanya adalah mereka protektif terhadap wanita dan boleh mengheret masyarakat kepada toxic feminism. Di Ireland ini, jika berlaku hubungan seks di antara seorang budak lelaki dan seorang budak perempuan di bawah umur, undang-undang peraturan akan meletakkan kesalahan itu ke atas budak lelaki, walaupun mungkin ianya terjadi ekoran daripada persuasion ataupun apa yang dilakukan oleh budak perempuan itu tadi terhadap mereka berdua. Jadi berbalik kepada isu Amber Heard versus Johnny Depp ini tadi, apa yang dilakukan oleh Eileen Bradhoff ini adalah satu benda yang saya lihat sebagai bukan sahaja tidak menghormati juri dan keputusannya, sistem mahkamah malah masih mahu memaksa masyarakat untuk menafikan apa yang kita sendiri lihat, bahawa kita membuat keputusan siapa betul siapa salah bukan kerana terpengaruh dengan media sosial, dengan Twitter, tapi kita menonton dan kita mempertimbangkannya dengan kewarasan kita sebagai manusia. Justru perlulah kita berhati-hati dan memahami akan hal ini agar kita tidak terjebak di dalam perkara-perkara yang asing daripada keadilan dan juga asing daripada agama kita. Apa yang berlaku ini bukanlah kemenangan kepada lelaki, kekalahan kepada perempuan, tetapi ia adalah merupakan pembelaan terhadap bukti dan juga kebenaran. Baik lelaki maupun perempuan, jika berada di pihak yang benar, mereka perlu berada di pihak yang menang, dan gagal membuktikan kebenaran, menyebar kepalsuan, fitnah, mereka perlu menanggung akibat daripada apa yang mereka lakukan ini tadi. Bagi kita yang tidak terbabit secara langsung, ambillah kes Johnny Depp versus Amber Heard ini sebagai pelajaran berharga daripada pelbagai sudut untuk kita memahami qadaya mu'asarah, isu-isu semasa, current affairs. Dan saya secara peribadi juga di akhir video ini ingin menyatakan bahawa walaupun Johnny Depp adalah seorang pelakon, Amber Heard adalah seorang pelakon, mereka adalah selebriti, tetapi kita tidak harus mengatakan bahawa oleh kerana mereka berlakon maka mereka mungkin berlakon dan lakonan mereka itu menafikan hak mereka untuk mendapat pembelaan sebagai manusia apabila mereka teraniaya. Itulah keperitan yang dialami oleh sesiapa sahaja yang menjadi public figure, kerana apabila seseorang menjadi public figure maka orang mudah lupa bahawa mereka adalah manusia, dan manusia itu ada perasaan, manusia itu ada struggle, ada kepedihan. Kita harus memberikan
ruang yang seadilnya untuk Johnny Depp itu dipertimbangkan baik buruknya sebagai manusia dan bukannya sebagai seorang selebriti. Begitu juga dengan Amber Heard, bukan sebagai seorang artis semata-mata walaupun asas kesnya adalah trial berkaitan dengan defamation, tapi sebagai seorang manusia. Dan ketika kita menonton dari sehari ke sehari proses perbicaraan, kita melihat Johnny Depp sebagai manusia, saksi-saksi yang datang sebagai manusia dengan kepakaran-kepakaran masing-masing untuk mencegah fikiran kita daripada confirmation bias ataupun kita demoralize seseorang semata-mata kerana mereka itu selebriti. Biasalah selebriti ni memang macam ni, dan kerana itu moralnya juga bila kita follow somebody, penulis ke, artis ke, sesiapa sahaja public figure, maka berpada-padalah. Jika dia adalah seorang penulis, fokus pada tulisannya. Jika dia adalah seorang artis, fokuskan kepada hasil seninya, tetapi jangan pergi berlebih-lebihan pada memuja kepribadian atau membenci kepribadian. Berikan ruang kepada mereka untuk mereka itu hidup sebagai juga seorang manusia.